Jika kita mengkaji Al-Quran, banyak perkara yang kita akan saksikan atau yang kita lakukan sudah diterangkan dalam Al-Quran. Walaupun kita tahu tentang kebaikan membaca Al-Quran, tetapi masih banyak intipati Al-Quran yang patut kita pelajari. Dengan mempelajari isi kandungan Al-Quran, kita akan lebih memahami dunia, termasuk juga perkara-perkara yang ditemui oleh ahli sains. Fakta sains yang sudah tertulis dalam Al-Quran yang pertama adalah kejadian manusia. Ahli biologi menemukan bahawa manusia terjadi daripada gabungan sperma yang datang dari air mani dan ovum, yakni telur yang dikeluarkan daripada ovari kaum Hawa. Gabungan sperma dan ovum ini membentuk zigot yang seterusnya membentuk embrio. Proses pembentukan ini kemudian diteruskan daripada segumpal darah sehingga bayi yang ada dalam kandungan ditiupkan roh. Penemuan para ilmuwan barat ini berlaku pada tahun 1940, tetapi proses telah tertulis dalam Al-Quran sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Ada antara ilmuwan memeluk Islam setelah mendapat tahu bahawa kebenaran yang tertulis dalam Islam, dan ini menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran. Kejadian manusia ini tertulis dalam Al-Quran dan dalam surah yang berikut cukup jelas menerangkan tentang manusia. Anda boleh merujuk surah Al-Mu'minun ayat 12 sehingga 14. Seterusnya, garis peredaran matahari dan bulan. Para saintis menemui bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan pula mengelilingi bumi. Mereka juga menerangkan bahawa planet-planet dan bintang-bintang ini mempunyai garis peredaran yang tersendiri. Penemuan oleh ahli saintis ini merupakan satu penemuan yang begitu hebat. Walaupun sehebat manapun penemuan ini, ia sudah tercatat dalam Al-Quran. Bukan itu sahaja, Al-Quran juga menerangkan fenomena alam ini dengan begitu teliti satu persatu. Diterangkan dalam Al-Quran bahawa matahari dan bulan bukan sahaja bergerak, tetapi ia mempunyai paksi atau garis peredarannya yang tersendiri. Begitu terperinci penerangan yang dijelaskan oleh Al-Quran, namun masih ada ramai yang tidak mahu beriman. Penerangan ini tercatat dalam surah Al-Anbiya ayat 33 dan surah Yasin ayat 38. Fakta sains yang sudah tertulis dalam Al-Quran yang ketiga adalah alam semesta yang terus mengembang. Seorang ahli fizik daripada Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi daripada Belgium, Georgi Lemaître, mengeluarkan satu teori bahawa alam semesta terus berkembang, dan teori ini disokong oleh data persamaan matematik. Penemuan juga berlaku pada awal abad ke-20 di mana ia disokong oleh ahli kosmologi yang terkenal iaitu Stephen Hawking dalam perjalanannya mencari permulaan alam semesta. Penemuan ini juga tertulis dalam Al-Quran membuktikan bahawa Islam merupakan agama yang benar kerana sudah banyak penemuan dijumpai yang sudah diketahui oleh umat Islam. Namun, penemuan ini masih lagi tidak berjaya meyakinkan ahli kosmologi yang rata-ratanya tidak mempercayai Tuhan atau ateis. Buktinya ada pada surah Ad-Dariyat ayat 47 menerangkan tentang berkembangnya alam semesta. Seterusnya, rahsia besi. Besi yang kita banyak manfaatkan hari ini sebenarnya tidak dibuat di bumi atau galaksi kita. Ini kerana Bima Sakti yang kita tinggal pada hari ini tidak mampu dan tidak mempunyai struktur yang sesuai untuk menghasilkan besi. Sebenarnya besi diturunkan ke bumi setelah ia dihasilkan di bintang-bintang luar yang sangat jauh. Ahli astronomi moden juga menerangkan bahawa logam besi yang ditemukan di bumi sebenarnya berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar.
Logam berat ini dihasilkan dalam bintang-bintang raksasa ini disebabkan faktor kesesuaiannya menahan suhu yang tinggi dan sebagainya. Rahsia besi ini sudah tertulis dalam Al-Quran, di mana ayat ini dengan jelas menerangkan bahawa besi diturunkan, bukan dijadikan. Dalam surah ini juga menjelaskan bahawa manusia akan menggunakan besi ini kerana manfaat yang ada besi kerana sifatnya yang kuat. Ini berdasarkan kepada surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Anda boleh merujuk potongan ayat Al-Quran tersebut. Fakta sains yang berjaya dibuktikan oleh Al-Quran yang terakhir adalah cap jari. Manusia mempunyai tubuh badan yang berbeza setiap seorang walaupun terdapat hampir 7 bilion manusia di bumi ini. Malah, ini hanya manusia zaman sekarang, tidak dikira lagi manusia yang datang daripada zaman sebelum ini setelah manusia hidup di bumi berapa ribu tahun yang lalu. Bayangkan setiap manusia ini mempunyai cap jari yang berbeza setiap orang. Perbezaan cap jari ini dimanfaatkan oleh ahli ilmuwan untuk mencipta alat-alat yang mampu mengesan cap jari setiap orang. Cap jari juga banyak digunakan untuk meningkatkan tahap security dalam pelbagai alat seperti iPhone, kad pengenalan dan sebagainya. Kekuasaan Allah menciptakan cap jari setiap orang dalam bentuk berbeza ini sungguh hebat dan sangatlah unik. Penerangan ini dapat dibuktikan melalui surah Al-Qiyamah ayat 3 sehingga ayat 4.